أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعين به ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نصلي ونسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده أجمعين. أما بعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang amat berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim, yang berbahagia Sahabil Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, para ilmuwan. Tadi terlambat sikit, minta maaf kerana Yang Mulia Dr. Zakir Naik ingin bertemu dengan saya untuk ada sikit perbincangan ringkas dengan beliau dalam bilik ini. Para alim ulama dan pimpinan masyarakat, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana biasa, kita selaku hamba Allah, kita memulakan majlis kita ini dengan merafakkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya jua kita dapat bertemu wajah dalam sebuah masjid, sebuah rumah Allah yang banyak meninggalkan jasa kepada umat Islam di Malaysia ini, khususnya di negeri Perlis ini. Masjid Alawi ini ya, satu masjid yang sudah begitu lama dan saya percaya banyak program-program keagamaan dan kebajikan, kesehatan diadakan di masjid yang mulia ini. Oleh itu saya berterima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada pihak kerajaan negeri Perlis melalui Jabatan Mufti dan Jabatan Agama kerana sudi menyebut saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan hadirin hadirat pada petang ini dalam satu sesi ilmu yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah didedahkan kepada apa yang disebut sebagai maqasid syariah ini. Mungkin bagi setengah orang dia berasa heran
mungkin juga bahasa pelik, karena maqasid syariah ni baru diketengahkan kepada masyarakat dalam beberapa tahun yang terakhir kebelakangan ini saja. Dulu bagi orang biasa tak pernah dengar agaknya maqasid syariah ni. Bagi para ulama pun ya mungkin ada yang berasa asing, kecuali bagi mereka ulama-ulama ataupun ilmuwan yang khusus dalam bidang syariah, itu mungkin tidak asing bagi mereka. Sebenarnya maqasid syariah ini bukan suatu gagasan yang baru, ya. Dia dah ada sejak zaman Nabi SAW. Cuma dia muncul sebagai satu ilmu yang tersendiri dalam beberapa tahun yang terakhir ini, karena ada keperluan memandangkan bahawa syariat atau agama Islam ini perlu sentiasa mengiringi perkembangan zaman. Mungkin pada zaman dulu dirasakan korang perlu maqasid syariah ini diketengahkan kepada masyarakat, sebab sudah ada cara-cara penyelesaian kepada masalah-masalah umat Islam ini menurut kaedah-kaedah yang lain. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita sumber-sumber hukum kita ialah Al-Quran pertamanya, As-Sunnah yang kedua, kemudian ijma', konsensus ataupun muafakat para ulama, kemudian qiyas. Itu yang bisa kita dengar, analogi. Kalau istihsan, masalih mursalah, istishab, itu dalam mazhab Syafi'i boleh dikatakan tak digunakan. Tapi mungkin zaman dulu sudah cukup dirasakan. Kalau nak lebih sikit, Syafi'i gunakan qiyas yang dinamakan qiyas khafi, qiyas yang tersembunyi. Pada itulah istihsan. Mungkin juga masalih mursalah pun pergi ke situ juga. Tapi kalau zaman kita yang banyak menghadapi isu-isu baru yang memang tak disebut secara langsung, secara terang di dalam Al-Quran, kita tak temui penyelesaian secara direct daripada Al-Quran. Cara tak direct memang ada Al-Quran ni sebenarnya. Quran ni memang dia satu kitab yang lengkap, ya. Dia semua penyelesaian manusia, ya, masalah manusia ada dalam Quran. Cuma itu memerlukan kepada tafsiran, memerlukan kepada istinbat para ulama, memerlukan kepada kajian para ilmuwan dan cendekiawan kita untuk nak ambil hukum-hukum yang tersirat dalam ayat-ayat Quran. Mungkin dia ada di mana-mana, mungkin dalam ayat-ayat kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Sulaiman dan sebagainya tu, mungkin ada ayat hukum dalam itu. Ada hukum itu. Dia tidak direct. Karena yang directnya kalau mengikut para ulama usul fiqh kita seperti Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfanya, Al-Mustasfa min ilmu usul, Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini dan lain-lain lagi, mereka mengatakan ayat-ayat hukum yang direct dalam Quran ada sekitar 500 saja. 500 ayat saja. Tetapi mereka juga mengatakan kalau nak jadi seorang alim mujtahid, seorang faqih yang mujtahid yang nak beristihad, tak cukup setakat dia menghafal 500 ayat tu saja. Kerana kemungkinan hukum-hukum tu ada terselit di dalam ayat-ayat yang lain lagi. Itu ikut mereka. Tapi dalam keadaan dan situasi
masyarakat yang sudah berkembang begini di abad ke-21 ini dengan isu-isu yang lebih rencam, ya, lebih complicated, maka kalau kita pakai Quran, sunnah, ijma', qiyas, memang dirasakan tidak mencukupi. Karena kalau Quran memang dia dah terhenti dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terus lagi. Selepas Nabi wafat, ayat Quran yang baru tak ada lah. Tak ada. Hadis pun macam tu juga. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi wafat, tak ada lah sunnah baru. Dan sebab sunnah ialah kata-kata Nabi, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan Nabi, pengakuan Nabi. Dia dah tak ada, dah wafat, tak ada lagi lah. Yang ada ialah tadilah. Dalam mazhab Syafi'i tinggal dua lagi, ya, ijma' dengan qiyas. Ijma' pun terbatas, ya, karena ulama mengatakan yang dimaksudkan ijma' itu ialah ijma' sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat ijma', dia sepakat memutuskan satu hukum, maka hukum itu jadi binding, dia mengikat kita semua macam Al-Quran dan Sunnah juga. Kemudian qiyas ni dia memerlukan kepada isu yang jadi presiden, isu yang asal, yang terdahulu, yang disebut dalam Quran ataupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila timbul isu yang terkemudian, kita nak relatekan, kita nak kaitkan isu terkemudian ini dengan isu yang disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam isu yang terdahulu pun tak ada, macam mana kita nak relate dengan isu terkemudian, ya? Macam mana kita nak selesaikan isu terkemudian, ya, melalui analogical reasoning, ya, dengan isu yang dulu, sedangkan isu dulu pun tak ada. Nak qiyas mana? Tak boleh qiyas. Ya. Sebab itu kita kena open, kena buka, ya. Ogilah kalau kita rigid sangat, ya, dengan satu-satu pandangan, malah dengan satu-satu mazhab. Saya apabila Tun Daim panggil berjumpa dengan dia ada apa, jatuh kuasa, dia panggil apa, orang cerdik pandai ni, SEP ni, ya, Council of apa dia panggil, eminent persons, ya. Saya ditanya apa pandangan mufti. Saya agak 2-3 orang mufti ya yang dia panggil. Mufti Perlis, Mufti Pulau Pinang. Saya ingat Mufti Johor seorang lagi. Sebab kita bila pi tu dia kurung dalam satu bilik, duduk seorang-seorang, duduk nanti sementara nak selesai sebelum kita tu. Kita tak tahu siapa dia sebelum kita, siapa sebelah kita, kan? Cuma saya turun tanya orang bawah, guard tu, dia kata nampak macam tadi macam Mufti Johor datang. Dan saya nampak kelibat Datuk Siddiq Fadil naik lift masa saya turun tu, saya nampak kelibat dia. Saya tanya dia, betul dia Fadil ke? Jadi dia tanya saya, dia kata pandangan Mufti Pulau Pinang tentang mazhab tak bolehkah kita perluahkan sikit kepada mazhab lain, dekat Syafi'i. Saya kata pasal apa tak boleh pula, ya? Siapa larang? Tak ada larangan pun, ya. Boleh, kalau tu nak mazhab Syafi'i 10 tahun, lepas tu pindah mazhab Maliki 10 tahun, lepas tu pindah mazhab Hanafi 10 tahun. Tapi buat ogi masa lah, ya. Kalau buat bab ibadat dia cukup lah, kata pakai satu mazhab, ya. Mana-mana mazhab lah, tak kira lah. Kita pulanglah kepada peribadi masing-masing, ya kan? Dia nak pakai mazhab mana, tak siapa suruh, tak siapa larang, ya kan? Cuma dalam bab muamalat, transaksi keuangan, transaksi sosial, kalau kita hanya membataskan diri kita kepada pandangan satu mazhab saja, kita kata aku nak kira Syafi'i je, macam mana pun dalam keadaan macam mana Syafi'i je, problem. Kalau bab ibadat macam pergi Mekah pun dah jadi masalah lah, ya.
kita sentuh isteri kita, pun dah batal dah semayang, sentuh kulit. Masa saya pergi ke Mekah tahun pertama kali, saya budak-budak lagi, 12 tahun umur, pergi dengan ayah bawa 6 beranak pergi. Adalah orang perempuan pijak tumit kita, kan? Allah, batal dah semayang tu. Masa tu 1956 nak pergi ambil semayang dekatnya, ya, 10 minit boleh patah balik. InsyaAllah round selanjutnya tu kita jaga dia tak kotor lah, InsyaAllah, ya. Dan dalam masa 15 minit 20 minit dah habis 7 round, ya, tawaf. Lah ni satu round saja, satu round tu lebih 10 kali lah kena, ya. Dah tersentuh, sak kena di tengkok, sak kena di kaki macam-macam, kan. Jadi nak pergi ambil air sembahyang dulu, subhanallah punya jauh, ya, dekat sejam baru sampai balik, kan. Tawah round selanjutnya kena pula, jenuh kalau ikut mazhab Syafi'i, ya. Sebab itu tabu haji kata, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ikut mazhab orang lain lah, mazhab Hambali, ya. Kita ambil air sembahyang, lepas tu suami dan isteri berpegangan tangan, relax, ya. Tak dia salah, kan. Itu bab ibadat tu, kan, yang saya kata tadi, bab ibadat tu sepatutnya tak payahlah, kan. Tapi kadang-kadang ada dia memudahkan kita. Yang saya nak sebut, kalau kita bertindak atau kita beramal merentasi mazhab dalam terutama sekali muamalat, maka banyak kita boleh menyelesaikan masalah kita dengan mudah. Dan kita nak tunjuk Islam ni mudah. Saya kadang-kadang menghadapi juga masalah dengan kawan-kawan ulama ni ustaz-ustaz ni. Dia suka pegang hak payah-payah. Semakin rigid semakin syok dia. Semakin siapa yang kata rigidity, kekemasan itu, pandangan yang kemas itu, ya, yang rigid itu, itulah yang benar. Tak ada apa kata, ya. Agama kita tak kata semakin susah semakin benar. Tak kata macam tu, kan. Tapi ruh syariah itu memang taisir, dia memudahkan. Dia nak memudahkan hamba-hamba Allah menghayati agama mereka. Jadi saya rasa macam bila jadi mufti ni, saya perlu buat adjustment, buat penyesuaian tertentu dari segi saya berfikir, pemikiran. Kalau masa saya jadi pensyarah universiti, kira apa masyarakat nak pegang apa, aku bagi tahu hak betul, ya, aku rasa betul, beritahu. Mana yang dicari ialah fakta. Kalau segi hukum, fakta hukum tu. Hukum kata haram, hukum kata harus, sunat. Itu pensyarah universiti. Bila mai jadi mufti, rupanya tak boleh buat macam tu, ya. Dia kena cari kemudahan, dia kena cari maslahah. Yang dicari fatwa ialah mencari maslahah, kepentingan awam, sesuatu yang baik untuk masyarakat kita. Jadi banyak-banyak pandangan ulama, bukan mana kita nak pelecehkan ulama-ulama, tidak. With due respect, ya. Kita hormati ulama-ulama kita zaman dulu dan yang mengarang kitab-kitab klasik kita berjilid-jilid begitu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam dengan ijtihad mereka. Tapi manusia ni walaupun ulama, dia bukan nabi. Dia tidak ada sifat maksum yang ada pada nabi-nabi. Nabi sifat maksum, dia tidak boleh tersalah. Kalau dia salah, Allah tegak terus, ya. Kalau Rasulullah salah, turun ayat, ya. Salah di segi agama lah, segi lain Allah biar je lah, ya. Apa nak tanam pokok korma itu, ya, nak potong pucuk ke tak potong pucuk, hampa punya tengok pengalaman hamba lah. Kebakaran hamba takkan Nabi nak kena ajak pula, ya. Nabi semua nak ajak pertanian, nak ajak apa segala engineering, segala apa macam-macam, dah bukan kerja dia, kan? Bukan kerja dia. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Siapa ni pokok korma ni dulu aku tengok subur, lah ni li kuning tak nak jadi. Tanya-tanya rupanya dia pasti silap faham. Dia ingat bila Rasulullah kata jangan potong pucuk tu dia apa pun tak potong. Dia ingat bila Rasulullah sebut kena ikut semua. Dah Nabi kata kalau aku
Aku perintahkan kamu melakukan sesuatu mengenai agama, kamu kena ikutlah. Tentang urusan keduniaan kamu lebih tahu. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Itu cerita dia. Jadi saya kata kepada Tun Daim, saya kata kalau kita tak merentasi agama ni, ya, menyusahkan kita. Islam tak mau menyusahkan kita. Mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dia mazhab rakyat. Mazhab rakyat. Memang kita pergi mana-mana pun di dunia Islam ni, rakyat banyak bermazhab Syafi'i. Saya duduk di Mesir dulu. Rakyat Mesir majoriti Syafi'i. Tapi undang-undang syariah yang berjalan di Mesir bukan Syafi'i. Ada juga pandangan Syafi'i tapi dia campur-campur. Yang dominannya ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi banyak. Mana kalau kita tanya orang Azhar ke mufti Mesir, kita cek tengok fatwa-fatwa dia, banyak yang berdasarkan kepada mazhab Hanafi berbanding dengan mazhab Syafi'i. Ada juga tapi tak banyak. Terutama mufti apa ni, Ali Jumaah tu dia Syafi'i, ya. Dia cubalah cari penyelesaian hukum ni di Syafi'i. Tapi sebelum dia tu banyak mufti-mufti Mesir ni dia banyak berpegang kepada mazhab Hanafi. Tuan-tuan tahu tak sebab apa? Mazhab Hanafi ni dia merintah dunia. Daulah Abbasiyah, Empire Abbasiyah, Hanafi. Kak sebut tahu tu, dia merintah, bukan saya tu. Dari utara Afrika sampai sebadan China. Ya. Itu pada Daulah Abbasiyah, luas dia. Mazhab dia, mazhab rasminya ialah Hanafi. Tumbang mazhab Abbasiyah, naik mazhab Osmaniyah, bukan mazhab, Daulah Abbasiyah, ya, Empire Abbasiyah. Bila tumbang, muncul pula Daulah Osmaniyah, Empire Osman. Juga mazhab Hanafi. Pun besar. Empire ni bukan negara kecil, ya. Daripada Afrika sampai ke Vienna tu, sampai ke Afrika Timur sana, ya. Masya-Allah. Jadi mereka menghadapi pelbagai masalah, pelbagai isu, dan mereka menyelesaikan isu-isu itu secara Islamik, secara Islam. Sebab waktu itu memang tidak ada saingan dengan apa undang-undang barat macam sekarang ni. Yang ada Roman law dulu pun dah. Inilah Roman law ni dia untuk orang feudal, ya. Dia menyebelahi orang feudal tapi dia tidak merakyat, seperti apa agama Islam, syariat Islamiah kita. Jadi sebab itu kita lihat dalam mazhab Hanafi ni, kita fiqh dia, walaupun dalam Syafi'i pun hebat-hebat, besar-besar, tapi lebih hebat lagi mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab mereka guna masalih mursalah, istihsan dan sebagainya. Mereka tidak terhad kepada qiyas saja. Sebab itu dia nak menyelesaikan masalah, dia tengok kepada masalih mursalah. Masalih mursalah inilah yang diperkembangkan. Kalau kita lihat kepada konteks yang lebih luas dan lebih jauh, itulah yang disebut sekarang ini sebagai maqasid syariah. Itu tujuan-tujuan, itu matlamat Allah Ta'ala turunkan agamanya, tak lain tak bukan ialah untuk maslahah, untuk kepentingan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diperincikan apa dia yang dikatakan yang nak dijaga, nak dilindungi oleh syariat ni untuk mencapai maslahah manusia, iaitu menjaga atau memelihara, melindungi agama, ya, melindungi nyawa, ya, atau kehidupan, melindungi marwah dan keturunan, melindungi akal fikiran, dan melindungi harta benda. Disimpulkan begitu, ya. Walaupun kita bercakap tentang kita kata contohnya kita bercakap tentang siasat syariah, ya, tentang bagaimana nak berpolitik, bagaimana kita isu-isu kenegaraan nak diselesaikan, maka dia juga kena lihat kepada lima ini. Insya-Allah semuanya terangkum kepada nak melindungi 5 pokok. Orang putih kata fakulti, 5 universal, al-kulliyatul khams, ya. Itu nak menjagakan 5 ini. Dan inilah yang kita nak
memahamkan kepada rakyat kita bahawa bukan dia satu yang baru, ya, penyelesaian secara maqasid syariah ni bukan satu yang baru, dia sudah ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak jadi satu ilmu yang terasik, yang tersendiri. Ilmu ni kadang-kadang dia kerana keperluan orang. Zaman Nabi itu fiqh pun tak ada, ya, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tajwid pun tak ada, yang ada Quran. Ya, tajwid tak ada, dia mai kemudian bila ada keperluan. Zaman Rasulullah bila timbul masalah, orang pergi jumpa dia, habis cerita. Orang pergi jumpa Rasulullah, orang kata masalah ni Rasulullah kata, hang buat macam ni, selesai, kan? Sebab dia ada tu. Dia ada tu. Bila Rasulullah wafat, ada lagi sahabat-sahabat yang masih lagi fresh, ingat, ya, sunnah Nabi ni, diingat apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap dan sebagainya. Jadi mereka pun tak perlu sangat. Tapi bila kemudian maka dia timbullah ilmu hadis, ya, ilmu hadis, mustalah hadis lagi, ya, mustalah hadis, ya, rijalul hadis, dia pecah-pecah macam sekarang lah, tuan-tuan. Ilmu mula-mula psikologi, kan, lepas tu main psikologi kampung, psikologi bandar, psikologi remaja, psikologi kanak-kanak, macam-macam, dia pecah-pecah macam tu, jadi maka zaman kemudian apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah, ya, pada zaman Sayyidina Utsman Ibn Affan, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula meninggalkan Madinah untuk tujuan dakwah. Mereka pergi dakwah, sampaikan ilmu Islam ni di Iraq, di Syam, di Mesir, di Yaman dan seterusnya. Maka timbullah, ya, ilmu, umpamanya ilmu hadis. Betul ke hadis yang main kat kita ni orang Iraq kata? Ya, orang Madinah tak timbul masalah, ya, sebab sahabat-sahabat tu ada lagi, ingat lagi, kan. Malah Imam Malik rahimahullah dia utamakan amalan atau budaya penduduk Madinah itu, ya, diutamakan di atas hadis yang dirawikan oleh sedikit-sedikit perawi ni, macam hadis ahad. Ya, Imam hadis ahad ni perawinya tak ramai, seorang dua aja, ya, kan. Kalau mutawatir tu memang ramai, kan. Jadi kemungkinan untuk pakat berbohong tu tak timbul. Tapi kalau seorang dua ni mungkin perawi itu nyanyuk ke, ya, memori dia tak kuat, ataupun perawi itu dipersoalkan dari segi credibility, dari segi boleh percaya tak boleh percaya ni dan sebagainya tu, ya, kewarakan pun dia tengok juga, ya. Jadi dia jadi hadis tu turun, ya, daripada yang mutawatir tadi jadi kategori yang perawinya tak banyak. Jadi Imam Malik rahimahullah di Madinah, guru Madinah tu, dia utamakan amalan atau budaya orang Madinah. Sebab bagi Imam Malik, dia kata orang Islam di Madinah tidak akan melakukan sesuatu dalam agama melainkan mereka pernah mendengar, ya, atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa Rasulullah cakap dan melihat apa yang Rasulullah buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis dalam Al-Bukhari sekitar 7,500 hadis, lebih kurang, saya pun tak ingat sangat. Tapi Al-Bukhari sendiri dia mengaku dia menghafaz 300,000 hadis yang tidak sahih dan 100,000 yang sahih. Tu dia, ya. Bukhari saja dia menghafal, kita tolaklah hak tak sahih ni, hak sahih saja Bukhari kata aku hafal 100,000 hadis sahih. Tapi dalam Sahih Bukhari hanya 7,000 lebih, 7,500 lebih kurang. Mana api lagi? Mana api lagi? Maknanya saya nak kait dengan Imam Malik tadi, bukan semua hadis, bukan semua perbuatan Nabi dan percakapan Nabi itu dibukukan. Bukan semua yang di-collect, dimasukkan dalam koleksi hadis-hadis yang ada hari ini. Ada lagi hadis yang tidak dibukukan. Sebab itu ada orang kata hadis itu hadis silent hadis. Ya.
hadis tesit, hadis yang senyap. Dia tidak ya, apa ni, orang tak kata hadis tapi orang tahu itu hadis, sahabat-sahabat tahu itu hadis. Ambil contoh Abu Bakar As-Siddiq. Lama mana dia bersahabat dengan Rasulullah SAW? Lama mana? Sejak kecil, daripada berkawan dari kecil sehingga Nabi wafat. Maknanya duduk kawan dengan Nabi lebih 40 tahun. Lebih 40 tahun lah kita ambil yang minimum, mungkin lebih. Sayyidina Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah lebih kurang 40 tahun lebih. Tetapi kalau tuan-tuan cari hadis dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis yang dirawikan, yang dilaporkan oleh Abu Bakar berapa agak? Abu Hurairah banyak, Abdullah bin Umar banyak, Abdullah bin Mas'ud, orang macam ni. Tapi Abu Bakar, saya tak cek lah, tapi saya baca, dikatakan tak lebih daripada 40 buah hadis sahaja yang dirawikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar dengar Nabi cakap 40 kali saja, atau tengok Nabi buat 40 kali saja, macam-macam dia. Tapi dia buat apa yang dia tengok Nabi buat, dia buat apa yang dia dengar Nabi cakap. Itulah maksud hadis silent, hadis yang diam. Itu. Sebab itu Imam Malik kata mustahil, kata orang Madinah dia buat satu benda yang menyalahi, yang berbeza dengan apa yang mereka tengok, yang mereka pernah tengok Nabi buat dulu. Ini kita nak bagi masyarakat kita faham, apabila kita nak buat maqasid syariat, kita ambil ruh syariat itu. Kita tak mau terikat sangat dengan latest, dengan apa ni, dengan kitab-kitab, ini masalah juga. Apa sikit semua kita tengok orang dulu kata, bukan tak boleh, saya dah kata tadi itu mana jasa mereka besar, tetapi masalahnya kemungkinan yang mereka hadapi dulu, 6 abad, 7 abad, 8 abad, 9 abad dulu, kemungkinan besar banyak yang berbeza dengan kita hadapi, dengan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Sebab itu kadang-kadang walaupun mereka ada fiqh andaian, fiqh takdiri, mereka andaikan benda-benda yang pelik-pelik, tak pernah berlaku pun sampai hari ini. Tapi ada yang mereka tak andai berlaku hari ini. Tak ada lah, kita cari dalam kitab lama tak ada penyelesaiannya. Sebab mereka berijtihad untuk menyelesaikan masalah zaman mereka. Mana ada manusia boleh fikir masa depan sampai beratus tahun depan apa nak berlaku, sebab itu kita ni maksud ulama zaman kita, bukan saya ni. Ulama Pulau Pinang nothing lah, kan. Kita ni menukilkan fatwa, mufti-mufti Malaysia ni menukilkan fatwa, dia bukan memfatwa sebenarnya. Saya pun tak berani kalau orang nanti mufti macam dulu-dulu zaman Amrul Fahim tu, Syekh Adnan, dia fikir seorang-seorang dia. Masa tu taklah isu-isu canggih macam zaman kita ni. Kami sekarang dalam proses nak cari, nak trace balik fatwa-fatwa zaman dulu, nak dibukukan dalam e-fatwa, Jabatan Mufti Pulau Pinang. Orang duk tanya kat kita, kemusykilan. Kalau tentu buka website apa ni, Jabatan Mufti Pulau Pinang, boleh jumpa e-fatwa. Maknanya kita cari balik fatwa-fatwa yang lama-lama tu sampai lah ke hari ni kita bukukan, kita bukukan. Tapi sukar, sebab mufti-mufti dulu dia tulis tangan je, kadang-kadang lepas tu dia tahu tak payah nak jumpa, dia tak sistematik. Kita nak salah dia apa pun maklum lah dulu, segala kekurangan zaman dia apa, kereta pun tak ada, main sendiri ikutlah nak naik motor ke, nak naik taksi ke, main waktu mesyuarat saja. Betul, lain tak ada pejabat macam kita ni, duduk di rumah lah. Macam tu. Jadi kita nak harap sempurna tak boleh lah, kan. Kita ni ada komputer, orang bagi pejabat, hawa dingin, driver apa semua. Itu kalau kita tak boleh berperanan lagi, tak tahu macam mana nak jawab depan Allah tu. Tapi kita berani terima bila dipelawar jadi mufti ni, sebab kita dibantu oleh pakar-pakar yang kita lantik daripada universiti dan sebagainya dalam pengkhususan masing-masing. Mufti jadi
jadi chairmannya. Ada chair mesyuarat, kemudian cukup cakap. Cakap, keputusannya macam ni. Ingat sikit kan, tuan-tuan. Tapi mufti ni kena tahu lah sabar sikit. Dia tak tahu secara mendalam, tapi dia kena tahu banyak. Lain daripada akademik. Ahli akademik dia tahu satu-satu perkara tu mendalam sebab dia kaji. Dia tahu sebab-sebab tentang satu. Tapi tanya lain tak tahulah. Tak tahu. Sebab dia mengkhusus dalam bidang tu. Mufti semua tahu. Tahu tak tuan-tuan? Pelajar universiti buat PhD ni macam-macam tajuk mai kat saya ni. Mai apa ni temu bual apa semua. Saya jawab jelah kan. Betul tak tahu. Ya. Mufti Pulau Pinang, Mufti Perlis apa ni, ada 2-3 mufti ni dia jenis melayan media. Mailah media mana tanyalah apa semua jawab. Semua jawab. Ahlan wa sahlan. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Balik tadi saya jawab begitulah kepada Tun Daim. Kita kata saya pernah datang sini, saya cerita tentang wakaf ya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, wakaf kena ain, kena benda. Kalau wakaf sewa ke benda kan? Tak boleh. Dalam apa? Mazhab Syafi'i. Kemudian mesti muabbad. Mesti selama-lamanya sampai kiamat. Sampai kiamat. Ya. Maknanya wakaf tanah anak cucu tak boleh tuntut balik. Kalau wakaf am lah, wakaf am. Ya. Sehingga hari kiamat. Muaqqat, wakaf sementara 10 tahun tak boleh. Tak sah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kesian kawan tu dia ada rumah sebuah tapi nak buat kebajikan, nak buat kebajikan. Duk fikir juga anak kecil lagi tak apalah, esok-esok bila masuk universiti nak guna duit banyak. Nak ambil balik, tak boleh. Tak boleh sebab dah wakaf. Ataupun dia nak wakaf sewa saja. Bangunan tu dia nak pegang. Tak boleh juga dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya dengar wakil daripada Turki, ya, daripada negara-negara Kuwait dia mai boleh, ya. Nak wakaf sewa pun boleh, nak wakaf sementara 10 tahun ke berapa tahun boleh. Kita yang kata tak boleh macam kita pergi tutup pintu orang nak buat kebajikan. Nanti saya kata rugilah kan. Jadi dalam soal macam wakaf dia masuk bab muamalat, eloklah kita perluaskan, kita langkau mazhab. Tapi mazhab-mazhab yang tujuannya ialah muamalat ni ialah masalihul ibad, ya, untuk mencapai kepentingan manusia, kepentingan hamba-hamba Allah. Adapun dalam mazhab ibadat dia punya tujuannya ialah ta'ah, at-ta'ah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bab pure ibadat kita tak apalah tuan-tuan nak pegang pada mazhab. Tapi bab muamalat eloklah kita merentasi mazhab-mazhab ini. Ini semua kita kena bagi tahu kepada kepada rakyat supaya rakyat bila kita nak buat nak putuskan satu hukum yang tidak ada dalam Quran, tidak disebut secara direct dalam Quran, tidak ada penyelesaian dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyas pun tak boleh macam saya sebutkan tadi, qiyas tu mesti ada presiden dia. Maka kita nak gunakan maqasid syariah ini, kita nak tengok apa dia masalah. Kalau benar tu ada masalah, sure itu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah turun syariat ialah untuk kepentingan hamba-hamba dia. Ulama dah buat dah kajian-kajian mana apa dia hukum Allah, kalau dia suruh tu mesti ada kebaikannya. Dikaji ada kebaikan. Kalau dia larang mesti ada keburukannya. Dikaji, dia buat macam dibanci itu ayat-ayat hukum itu. Jadi sehingga ulama-ulama ada yang mengarang ta'lilul ahkam, merasionalisasikan hukum-hukum Islam. Mana hukum Islam ni boleh dirasionaliskan dalam terutama bab muamalat. Bab ibadat pun dia cuba nak rasionaliskan. Sebab apa kita puasa tadi Datuk Seri Syahidan saya kaitkan dengan ibadat puasa. Kita nak puasa kan, memanglah ada dalam puasa pun, dalam solat dan semua ada maqasid syariah ni. Semayang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Semayang solat ini dia mencegah, kalau kita buat betul-betul, ya, faham makna apa yang kita baca, kita hayati semua tu, insya-Allah akan mencegah daripada perbuatan-perbuatan munkar dan benda-benda yang keji ni. Puasa, man lam yada' qaula zur
wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa syarabahu. Ya. Siapa yang tak tinggal kata-kata sia-sia waktu dia berpuasa, dia bercakap merapu macam-macam, setengah orang macam tu, apa dia terlintas di hati semua keluar ke mulut. Ya. Kita orang yang itu bukan orang yang bijaksana. Ya. Orang yang bijaksana dia pertimbang dulu. Ya, dia nak cakap tu tengok kesan kepada audiens dia. Ya, kepada orang kiri kanan dia apa dia, baru dia cakap. Ya. Kadang-kadang kita cakap tanpa kita pertimbangkan dulu ni akan orang lain terasa dan sebagainya. Ya, itu kita kena jaga. Ya. Jadi dalam puasa, ibadat puasa, Allah, siapa yang tak tinggal kata-kata sia-sia ini dan terus buat juga, Allah Ta'ala tak perlu dia tinggal makan dan minum dia. Ya, tak ada. Puasa, ya, ada dia punya tujuan dia. Ada maqasid syariah di situ. Kau apa? Sampai kau apa? Sampai okey? 3. Ini dah pukul 2.45. Sampai kau apa? Pukul 3. Okey 3. Tapi tak apa. Orang pernah jadi pensyarah universiti dia pun bahaya juga bila dia cakap dia tak konti. Dia payah nak konti. Tadi pengurusi sebut 2 universiti ya, sebenarnya 4. Ya, Ilampuri universiti lah, universiti ya. Dia punya taraf dia tu, universiti. USM tu pasal dia lama, 23 tahun. Lepas tu PINU di Johor, universiti Tun On. Ya. 2-3 tahun, lepas tu last sekali UIA. UIA. Tak dan habis kontrak dia panggil balik ke Pulau Pinang. Rugi, hangus 1 bulan gaji. Tapi tak apa, sini tambah apa dapat kat sini pula. Pulau Pinang. Apa tadi kita kata apa ni, kita nak merakyatkan hukum-hukum Islam melalui maqasid syariah, ya, bukan saja kita nak ayat faham maqasid syariah ni itulah inti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dia turunkan agama untuk kepentingan hamba-hamba Allah. Apa saja yang kita pasti, tapi kena hati-hati. Tadi saya tengok dalam WhatsApp Mufti Terengganu pun dia menyuarakan kebimbangan dia, takut disalahgunakan maqasid syariah ni. Karena nak justifikan nafsu orang, ya, kita kata ini maqasid syariah. Ya. Kita kena ada dhawabit, ada syarat-syarat yang mengawal pelaksanaan kaedah maqasid syariah ini supaya tidak disalahgunakan oleh, tak kiralah oleh kerajaan ke, oleh mana-mana pihak ke. Kerajaan ni pun kadang-kadang dia nak buat satu, dia tanya, dia nak cari justifikasi, nak suruh ulama kata betul kerajaan ni buat betul. Ya, kita tak mahu macam tu. Ulama mesti neutral, ya, yang betul kita kata betul, tak betul tak boleh. Tak boleh. Saya ni Pulau Pinang orang kata mufti DAP. Nak buat macam mana? Kebetulan dia mantah. Kalau BM mantah saya mufti juga. Dia mufti juga. Jadi bukan saya turut semua. Ya, Guan Eng dia kata, masa dulu dia apa ni, ketua menteri. Dia nak bagi peruntukan kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam. Saya kata memang saya tak bantah, saya tak objek, tetapi kena ingat negara kita ni negara Islam. Ya, kena ada syarat-syarat. Pertamanya saiz kuil tu jangan besar pada masjid. Ya, orang Malaysia tengok, ni negara Hindu ni. Ya. Kita tak mau je tu. Yang keduanya ialah keperluan. Tempat saya tu sampai 5. Buat apa? 1 dah. Masjid 1 ya. Kan? Kuil 5. Tak betul. Ya kan? Dia kata, banyak mazhab. Rupanya mereka ni tak boleh duduk sekali. Kita tak faham mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Kita pergi Mekah duduk belakang untuk Imam Hambali. Tak apa juga. Dia main sini. Dr. Zakir naik Hanafi, tapi ikut apabila sembahyang ikut Imam Syafi'i. Tak apa. Hindu tak boleh rupanya. Dia kasta. Kasta Brahmin lah. Tak boleh pergi Vasya atau Sudra dan sebagainya. Macam tu. Tak apa. Tapi janganlah buat bibir komun satu tempat tu. Pergilah buat kasta Brahmin buat satu di sini. Kasta lain pergi buat tempat lain pula.
Itu segi keperluan. Yang ketiga, lokasi. Janganlah tempat orang Melayu, ya, dia dengar di tanah dia balik pulau tu, orang Melayu nak jual, dia nak buat kuil lah. Dia kata balik pulau tak ada kuil besar nak buat. Tengoklah lokasi, ya. Lokasi orang Melayu tempat saya tu, dia Gelugok tu, semua orang Melayu ada 5-6 buah rumah Hindu. Dia nak buat di situ. Jadi bukan kita resis apa, tapi kena kira ni sensitivity orang Islam ni. Kena kita pun tak mau kacau sensitivity orang lain. Ya, kita tahu nak jaga keharmonian tu, kan? Ada Hendra jumpa saya, dia kata jangan orang Melayu duk kotok apa Hindu. Saya kata saya nak jagalah dia. Tapi tuan bukan nak jaga juga. Jangan saya duk jaga sensitivity orang lain tak jaga sensitivity kita. Jadi maknanya saya nak tunjuk kata saya ni, walaupun jadi mufti Pulau Pinang, bukan semua yang kerajaan Pulau Pinang nak buat tu saya pakai akor begitu ya, kan? Nah, dia nak dulu kalau saya baru jadi mufti ya, dia duk nak gunakan nama Allah kepada agama-agama lain. Saya bantah. Dan memang kita keluarkan fatwa tu. Kita tambah lagi 40 lagi istilah. Bukan Allah ya. Di Pulau Pinang. Pulau Pinang tak boleh guna. Lebay tak boleh, haji tak boleh, Kaabah tak boleh, masjid tak boleh, apa ini ya, alim tak boleh. Ini kata-kata yang khusus untuk orang Islam aja. Ya. Jadi itu kita kena faham bahawa dalam agama kita ya, bila ada maslahah, maka di sana ada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni suka jenama, ya, main jenama, branding. Apa daripada jenama, ya, yang kamu buat tak sama mana pun, ya, buah nama sekolah Islam, ya, tadika Islam, apa lagi, hospital Islam, ya, tapi tak buat Islam sama mana pun. Di Pulau Pinang ada sekolah Cina, dia kebangsaan Chongling. Saya pergi tengok, ada sekali masa nak periksa buat kertas kerjaan, dia nak kita nak sahkan jawatan kita kan, dia kena periksa. Dia buat DVD situ. Saya tengok, saya masuk tanda dia, Masya Allah. Kalau orang kata Ustaz Wan, ya, kalau Ustaz Wan nak tidur tempat ni lah ada pun, hak lain tak ada lah, ya. Saya kata tergamak tidur, saya boleh tidur lena. Lepas tu tim lawat sekolah yang ditadbirkan oleh orang Islam, pasal nak terkencing 5 depa lagi dah tersumat dah hidung saya. Ya, saya patah balik, tahan kencing, pasal apa? Tak tergamak nak pergi. Tu beza dia. Kita buat nama Islam, ya. Jenama macamlah orang buat Republik Islam, bukan? Pipi tengok Allah punya kotak, Republik Islam. Banyak lagi negara yang dalam negara Islam ni, banding dengan Jepun, dengan Jerman, tak ada lah. Saya fikir dalam Jepun, saya kata dia suruh saya ceramah. Saya terima, ada orang terjemah kat dia. Saya kata kamu ni lebih dari segi akhlak, kamu lebih Islam daripada kami. Terkejut dia. Betul. Saya ceritalah segi disiplinnya, segi kebersihannya semua. Ini semua ajaran Islam, tapi kami tak buat, kamu yang buat. Tapi akidah ada lah, kan? Akidah dia lah. Tapi segi nilai-nilai itu banyak, ya, kerja kuatnya dan sebagainya itu yang Islam ajar. Tapi kita orang Islam tak buat. Jadi saya kata kalau dalam Islam ni, pertama dia mesti ada al-adalah tu, al-adl, ya, justice, keadilan. Kalau kita buat sesuatu tak adil, kita bolehlah nama mahkamah syariah apa, tapi tak adil, ya, maka dia tak jadi Islam. Nama adalah, tapi Islam, inti Islam tak ada situ, ya. Kemudian rahmah, mercy, ya, mercy. Kita buat sesuatu nak buat Islam, tak tahu kita buat bagi orang susah, semua orang tak nampak kasihan, tak nampak kasih sayang benda yang kita buat tu, ya, nampak macam benci membenci dan sebagainya. Buah nama Islam, tapi tak jadi Islam. Yang ketiganya mesti ada wisdom, mesti ada kebijaksanaan gitu. Ya, kita kalau buat tapi tak nampak bijaksana, nampak bodoh, ya.
Ya, nama Islam, jenama Islam, tetapi dia tak jadi Islam. Keempat ya maslahah tadi. Kita buat satu, ya, tiba-tiba dia jadi mafsadah, dia tak jadi maslahah. Dia jadi yang membawa kepada keburukan. Dia tidak membawa kepada kepentingan awam ataupun kebaikan. Maka dia juga bukan Islam walaupun dijenamakan Islam. Jadi saya kata jenama ni tak ada, ya. Dulu ada raja-raja zaman Abbasiyah tu, ya, dia gunakan perkataan khalifah Amirul Mukminin, tapi dia zalim. Dia zalim, ya. Dia tidak jadi khalifah Islam, ya. Dia jadi khalifatul syaitan. Khalifah syaitan. Jadi Islam ni mesti dia ada adil, mesti ada rahman, mesti ada hikmah, wisdom tadi, dan ada maslahah tadi. Itu yang kita nak ketengahkan kepada masyarakat kita, bahawa hukum-hukum Islam ni jangan sampai orang nampak menzalimi orang, padahal kita yang salah. Kita salah mengaplikasikan hukum ini atau salah memutuskan hukum ini sehingga dia jadi sebaliknya daripada yang dikehendaki oleh syarak. Bila bercakap tentang hudud, baru ni ada media tanya saya, pun saya jawab macam tu. Kita menentang hukum hudud, kita nak hukum hudud, tapi biarlah bila kita buat hukum hudud ni menepati sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan zalim, ya. Itu ya, kita kadang-kadang orang marah lah, orang tu yang kata mufti Pulau Pinang ni, mufti DAP, mufti liberal, mesra Wahabi, pro Syiah. Ada pula pro Syiah dengan mesra Wahabi duduk sekali pula. Padahal Syiah dengan Wahabi dia bercanggah. Ya. Amat bercanggah, tapi mufti Pulau Pinang dah belakang. Bila dia kata Syiah ni tak kafir, ya, secara umumnya adalah firqah-firqah yang terkeluar dan mereka pun tak akui firqah itu, ya. Tapi pada umumnya selagi duduk semayang menghadap kiblat macam kita ni, ya, maka saya kata saya tak berani kata dia kafir. Pro Syiah, ya. Pro Syiah, ya kan. Malah kemarin saya dengar qari di Syiah bukan sedap dia baca Quran, ya. Dia kata Syiah ni ada Quran lain. Macam mana dia pula baca punya sedap itu Quran kita, kalau dia ada baca Quran lain, kan? Jadi mungkin musuh-musuh mereka lah yang timbulkan ini supaya nak pecah belahkan masyarakat Islam. Bukan makna kita setuju semua yang dengan Syiah ni, ya. Banyak yang kita tak setuju, tapi kita pertimbangkan antara maslahah umat Islam dengan mafsadah itu, ya. Kalau kita mengkafirkan Syiah, apa akan jadi pada masyarakat kelak? Memang musuh-musuh Islam seronok lah macam tu, kan. Syiah pula ni ada bom nuklear apa semua, biar berlaga lagi sama-sama kita, buat bunuh. Bila orang Sunni ramai, dia kuat, dia bunuh orang Syiah. Mai ketika dia pula Syiah pula berkuasa, bunuh orang Sunni pula. Lama-lama habis, ya. Tak untung siapa pun, yang untung ialah musuh-musuh Islam, musuh kita bersama. Dia tak kira Syiah, dia tak kira Wahabi, tak kira Sunni, semua dia sapu, dia pantai semua. Dia kira umat Islam, ya. Jadi kita kena bijak, ya. Itu kita dalam hidup dalam zaman kita ni, dia banyak kita kena berfikiran jauh, ya, supaya tidak memberi mafsadah tadi kepada umat Islam. Ketiga lah boleh. InsyaAllah kita bertemu lagi, untuk banyak lagi benda-benda yang nak bincang, supaya sama-sama kita dapat faham dan sama-sama kita hayati ajaran-ajaran agama kita tanpa kita menyalahkan mana-mana pihak, ya. Sebab bila kita tahu tujuan syariah ni satu je, iaitu masalah manusia. Soal nak capai tu hampa lalu macam-macam, cara asalkan pergi situ kita boleh terima. Jangan nak berkelahi sama-sama kita, kan. Ni kalau bunyi Perlis ni, kalau buat program di Perlis, Pulau Pinang mari, dia kata ni Wahabi ni, Pulau Pinang ni dia baik dengan Perlis, kan. Saya ni adalah pandangan-pandangan yang tak sama dengan Datuk Asri pun. Dia nak murid saya, Datuk Asri, dia pun mengaku. Dan sekarang ni saya kata Inta pula jadi Guana. Ya, di luar nak jadi guru Inta, lah ni Inta jadi Guana pula, kan. Kemudian dengan Mufti
beberapa mufti yang lain seperti mufti Pahang. Macam tadi saya kata kepada Tuan Daim, kita nak merentasi mazhab. Bila media tanya dia kata itu akan mencelarukan masyarakat Islam di Malaysia. Nak haru birukan masyarakat Islam Malaysia. Saya kata nak haru biru. Apa ini kerajaan yang buat? Ya, bukan kita individu yang buat. Kalau tiap-tiap orang berijtihad sendiri buat, memang celaru lah. Yang haru biru. Tapi kita nak kerajaan mengkodifikasikan, dia memperundangkan, dia buat taknin kan undang-undang, ya, dengan mengambil apa-apa yang berguna, yang bermanfaat dalam semua mazhabnya, masukkan dalam satu buku undang-undang kita ikut yang tu. Tak gaduh duduk tengkak dalam mazhab ni, kita ikut itu. Itu saya tengok di Kuwait buat macam tu, di Jordan buat macam tu, di Mesir buat macam tu, ya. Jadi tidak ada masalah kalau kerjaan yang buat. Bukan kita nak serah kepada individu, tidak. Serah kepada individu itu dia. Saya ingat Datuk Asri pun tak suruh tiap-tiap orang ijtihad. Nak ijtihad ni mesti ada ada pada kebolehan dia, ada orang panggil dia punya asas, ya, ilmu fiqh yang kuat, ya, menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab dan sebagainya, ya. Bukan nak suruh semua penulis getah pun ijtihad, orang tanam padi pun ijtihad, tukang kayu, tukang sapu semua ijtihad. Mana boleh macam tu, ulama ijtihad, ya, ijtihad dan buat undang-undang, buat enactment, pakai ikut yang tu lah. Itu senang, ya, kan? Saya tak ada masalah kalau kita boleh faham, ya, soal maqasid syariah ni. Jadi setakat tu dulu, ya, setakat tu dulu. Dan saya pun setakat nasi tambah ya sebenarnya. Ya, sebelum saya ni saya dipahamkan macam-macam orang dah ni dah dibincang macam-macam lah, ya. Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham, ya, dan bila sama-sama kita faham, maka berkewajipanlah kita sampai kepada orang yang tak dengar, ya, tak dengar majlis kita ni. Dan satu lagi yang kita nak sebut sebelum saya akhirkan ni ialah pentingnya kita ikut kaedah tadarruj. Kaedah tadarruj artinya pengangsuran. Bila kita nak berubah daripada satu keadaan pada satu keadaan, kita tak boleh buat secara mendadak, ya. Kita tabiat manusia, dia tak boleh terima satu benda tu yang daripada sebelah ini nak pergi sebelah dengan terus mendadak, itu dia tak boleh terima. Dia mesti step by step, ya, stage by stage. Akhirnya insya-Allah apa yang kita nak tu tercapai juga. Kita kena jadi macam air yang mengalir tu, ya. Air mengalir ni walaupun dia tersekat dengan apa objek, batu ke kayu apa, dia akan mencari juga jalan dia, ya. Kita cari jalan, akhirnya dia sampai ke muara juga, ya. Itu kita nak orang Islam bijak macam tu, ya. Memanglah kita nak buat baik ni ada macam-macam, ya, halangan dia. Tapi kita tak boleh putus asa, ya. Kalau kita yakin maqasid syariah ni sesuatu yang baik untuk masyarakat, kita kena buat. Tapi ada halangan, kita kena pelan-pelan, insya-Allah. Sekian saja, minta maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan saja. Saya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ya? Hukum bersiwak, tapi lepas siwak masukkan dalam poket. Apa tu? Ya, kayak apa? Bagaimana hukum bersiwak tapi lepas siwak masukkan dalam poket? Bagi saya harus sajalah, harus saja. Tapi saya suka pesan kepada semua, bersiwak ni dia banyak cara dia, ya. Nabi kata laula akhafu an al-asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, kalau bukan kerana aku bimbang menyusahkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak, ya, bersihkan mulut, gigi, ya, setiap kali mereka nak dirikan solat. Jadi maksud yang tersirat itu bukanlah mana bila dengar Tok Bilal
iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun ya buat itu. Tapi itu boleh juga ya, cara literal kita boleh faham macam tu. Tapi yang tersirat, Nabi nak bila kita berjamaah ni, bau mulut kita itu tidak mengganggu kawan hak sebelah kita tu. Ya, maksudnya itu dia punya yang tersirat tu, dia balik yang tersurat. Saya selalu di Pulau Pinang, saya selalu bila saya dapat peluang, saya minta umat Islam bezakan, ambil kedua-dua ni, tersurat dan tersirat. Jangan pula ambil yang tersurat tinggal yang tersirat, atau sebaliknya ambil tersirat tinggalkan yang tersurat. Kita kedua-duanya kena ambil. Tengok keadaan. Kalau kita pukul 3 malam ya, kita bawa kereta lampu merah ya, kereta tak ada, kita sorang-sorang aja ya, tak payah kot, tunggu ya, tunggu keluar lampu hijau ya. Karena itu menunjukkan dia hanya faham yang tersurat, follow the blind letters of the law ya. Tapi orang yang faham yang tersirat, dia tak boleh kata jalan. Polis pun kena faham juga, nanti ditangkap pula. Polis tu pun bodoh kan, ditangkap kita sorang-sorang tengah malam, garanti 100% tak akan berlaku aksiden. Tak berlaku aksiden. Yang tersirat itu ialah nak elak daripada aksiden kan. Tahu-tahu dia berhenti, ni IQ dia teruk sangat lah kan. Jadi kita tak mahu macam tu, kena faham yang tersirat juga. Yang tersirat apa ialah bau mulut tu tidak mengganggukan orang lain. Tapi maknanya kita nak turun rumah tadi, kita masuk dalam bilik ayam, kita gosok, kemudian yang ni kita ada juga, kita bawa ya, nak meraihkan, kita nak apa, al-khuruj min al-khilaf tadi, nak keluar dari khilaf ulama tadi. Ada ulama yang kata ya, yang faham cara literal, ada ulama yang faham cara yang tersirat. Kita nak tangkup bukan dua-dua ni, kita dua-dua kita buat. Nak turun rumah tadi ya, tapi masalahnya kadang-kadang dia hanya yang faham cara tersurat ni, walaupun dia bersiwak, tapi bau mulut tadi dia makan petai, dia tak fikir petai tak akan hafuz dengan itu ya. Dia kena santai betul tu masa nak main tu, dengan Colgate dengan apa baru dia hilang ya. Tapi nak meraihkan yang tersurat tadi, kita bawa juga dalam poket kita ya. Dan itu saya ingat apa, dia tidaklah lekat segala iri di situ, sebab kita dah bersih dari rumah tadi ya kan. Itu saya bagi pihak saya boleh ya. Lepas kita surat masukkan dalam poket ya, tak ada masalah. Okay. Jazakallahu khair.